Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 21 November 2021 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 30, surah 33, juzuk yang ke-22. InsyaAllah sambungan kita, perbincangan kita pada kali ini bermula ayat 56, 57 dan 58. Iaitulah masih lagi ayat yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedudukannya, ta'zim, kemuliaan Nabi dan keagungan yang Allah SWT telah anugerahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para pelajar sekalian, jadi ayat kita ini iaitulah ayat tentang kewajipan berselawat, membesarkan Nabi SAW dan tidak menyakiti baginda dengan apa jenis saja, termasuklah juga menyakiti keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada anak-anaknya, cucunya, ummahatil mukminin, isteri-isteri baginda, dan juga jangan menyakiti orang-orang mukminin dan mukminat. Jelaslah ayat kita ini hak tanggungjawab. Dia panggil tanggungjawab ni ada dua, tanggungjawab kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tanggungjawab Nabi terhadap kita. Tanggungjawab Nabi terhadap kita untuk dunia ni telah selesai. Nabi telah menyampaikan semua wahyu yang Allah Ta'ala sampaikan kepada baginda untuk disampaikan kepada umat. Nabi SAW telah menjalankan tugas. Itu hak Nabi ke atas kita. Di akhirat esok ada lagi peranan besar Nabi SAW, iaitulah Asy-Syafa'atul Kubra, ataupun disebut dengan nama Asy-Syafa'atul Uzma. Syafaat, pertolongan agung yang Allah Ta'ala beri, anugerahkan kepada Nabi SAW, jawatan al-wasilah, jawatan syafaat yang tertinggi, yang teragung di akhirat. Kemudian tanggungjawab kita terhadap Nabi SAW mesti mengikuti segala perkara yang diajar oleh Nabi SAW. Berat ke ringan, maka sunnah itu perlu dijalankan. Yang kata ini hak berat saya tak ambil, yang ni ringan saya ambil lah. Kalau berat, kita pikul setakat mana kita mampu. Sebagaimana perintah Nabi SAW, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Bila aku perintahkan kamu, naklah kamu kena pikul, bawa sedaya upaya kamu. Tapi Nabi kata, "Wa idza nahaitukum," apabila aku larang kamu, maka pada ketika itu ditinggalkan secara sepenuhnya. Baik, iza amartukum, manakala aku perintahkan kamu, buat sedaya upaya kamu. Kalau aku larang, berhenti secara automatik. Itu dia panggil kaedah dia. Baiklah para pelajar sekalian, ayat yang kita akan baca ini 3 ayat saja.
iaitulah ayat 56 hingga 58. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 920. Buka kita muka surat 920. 920, ini edisi Jawi. Edisi lain pada Jawi, tuan-tuan cari di nombor ayat 56 surah Al-Ahzab. Mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraian dan penjelasannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Tengok semula kepada ayat kita, ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayat ini boleh jadi tak perlu terjemah dah kon. Setiap minggu kita dengar ya khatib berkhutbah mengajar kepada kita, memperingatkan kepada kita kewajipan selawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat. Apa makna malaikat berselawat? Memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu, oleh itu wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu kepadanya. Wasallimu taslima, serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Maknanya kita ayat ini dia panggil munasabatul ayah, susunan ayat. Dalam ayat yang lepas, Allah Ta'ala sebut tentang bagaimana cara kita bermuamalah, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ummahatil mukminin, cara nak bercakap, cara nak minta. Dan Allah Ta'ala juga puji kedudukan mereka. Maka dalam ayat ini disebut khas tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena selawat dan kita kena salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Tengok ayat kita tu. Inna Allaha wa malaikatahu. Allah Subhanahu wa taala berselawat. Macam mana, apa makna Allah berselawat? Kena jelas sini. Ai inna Allah ta'ala yusni ala nabiyhi fil mala'il a'la. Makna Allah berselawat tu, Allah Ta'ala puji
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada golongan yang berada di sini, para malaikat. Maka Allah Ta'ala puji Nabi kita, wa malaikatahu. Apa makna malaikat berselawat? Yakni malaikat memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yad'una lahu, dan berdoa untuk Nabi. Berdoa untuk Nabi. Jadi sekarang ni kita kata di peringkat atas telah berdoa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat yang berada di langit juga berdoa, mengucap salam, memberi penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah ayat kita ni diturunkan ke bumi. Diturunkan ke bumi supaya ahli bumi juga, supaya ahli bumi berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lengkaplah dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, semuanya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ayat arahan Allah Taala. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mana kalau kamu tak beriman, buat tak tahu je lah. Kalau beriman, celak mata, buka telinga, lapang dada. Itu bagi orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kamu, maknanya hendaklah kita berdoa, minta Allah Ta'ala angkatkan darjat, berikan kedudukan. Itu makna selawat daripada kita pula. Berselawatlah kamu kepadanya, serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Para pelajar sekalian, ayat ini memberi arahan kepada kita, berbentuk arahan. Ya ayyuhallazina amanu ud'ullah. Apa makna kita selawat? Tuan-tuan tanda, apa makna kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ud'ullaha bi an yusalli ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa minta Allah Taala selawatkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hayyuhu tahiyyatal Islam, dan memberi penghormatan sebagai penghormatan Islam. Kita kata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, assalamu alayka ayyuhan nabiy, Allahumma salli wa sallim. Lengkap dua, salli wa sallim. Sebab apa? Tengok ayat kata sallu wa sallimu. Dia ada dua, sallu wa sallimu, selawat dan salam. Kena ada dua-dua, barulah dipanggil lengkap kita punya ucapan. Baik, bagaimana kita nak belajar? Beberapa soalan sahabat bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, bagaimana nak selawat ke atas Nabi. Sahabat tak reka. Sahabat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang digambarkan. Air wuduk Nabi, bila Nabi ambil wuduk, sahabat tu tak ada air, tak mau jatuh ke bumi, kata orang. Apa saja yang dibuat, semuanya diikut oleh para sahabat. Jadi sahabat ni bila turun ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu sallu, orang beriman berselawatlah, mereka pun langsung pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kaifa nusalli, bagaimana kami nak selawat? Sahabat tak reka selawat, tanya sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana nak selawat. Jadi cara sahabat bertanya, ana telah kumpulkan sebahagiannya, bukan semua, sebahagiannya melalui jalur sanad yang baik dalam risalah kita ni. Risalah ni tajuk dia Fadail wa Kaifiyat Salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadilat dan cara berselawat. Risalah ni telah dibahagikan kepada para pelajar sekalian. Siapa yang belum dapat boleh minta. Dengan kawan-kawan, dengan admin kita boleh minta. Sebab ini contoh
sahabat bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa nusalli? Baik, contoh yang pertama. Bagi pelajar yang ada risalah ni buka. Yang belum ada pun boleh tengok dulu, insya-Allah. Contoh yang pertama, tengok dalam hadis ni. Lapak-lapak selawat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada mulut Nabi. Seorang sahabat nama dia Ka'ab bin Ujrah. Tengok. Lapak yang pertama bagi jemaah yang ada risalah boleh langsung buka untuk kita kita tengok dan kita terima, atau dalam istilah sekarang ni ijazah kan. Ijazah. Kalau ijazah ni, kita ijazah ni daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah telah mengajar kepada tabi'in. Tabi'in ajar-ajar sampai kepada imam hadis, sampai kepada Imam Bukhari, sampai Imam Muslim. Maka dari situlah dikumpulkan sehingga sampai kepada kita ini melalui jalur sanad yang sahih. Dari mana? Daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Allahu akbar. Tengok hadis. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala. Ka'ab kata, sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna. Kami pergi bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pun kata, ya Rasulullah, kaifas salatu alaikum ahlal bait? Bagaimanakah kami nak selawat ke atas kamu, ahli rumah yang mulia, rumah Nabi dan keluarga Nabi maksudnya. Fa inna Allah qad 'allamana kaifa nusallim alaikum. Allah dah ajar kepada kita bagaimana kami nak salam. Sekarang ni Tuhan perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Qala, Nabi pun bersabda, qulu. Tengok, dengar ni. Ini ayat ni dipanggil ayat amrun. Qulu, katakanlah. Bermakna ini lafaz selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, melalui jalur yang sahih. Nabi kata apa? Qulu, katakanlah. Apa nak kata? Ikut semua. Yang ada kertas ni baca, yang tak ada kertas baca juga, ikut, supaya kita dalam majlis ni pun kita dah berselawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim, dan diriwayat oleh Imam Muslim. Jelaslah tuan-tuan kepada kita. Saya tak bacalah terjemahan panjang pula. Ana dah huraikan risalah ini dalam 2 siri atau 3 siri. Kita hurai lafaz selawat yang sahih dan makna dia. Kalau setelah dikumpulkan lafaz-lafaz yang ada ni, terkumpul 10 perkataan. Allahumma salli Muhammadin ali Muhammad, tengok, Ibrahim ali Ibrahim. Jadi ini ni antara, ada lafaz yang kedua pula, wa ala, tengok nanti saya sebut lepas ni. Jadi ada 10 lafaz yang telah saya huraikan. Alhamdulillah, tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman. Cinta Nabi, cintalah kepada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar cinta kepada replika barang Nabi, tidak. Kita nak selawat yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Itu yang pertama. Maka baik, ada lagi lafaz yang lain? Ada. Daripada Abi Mas'ud. Contoh yang kedua ni, Abu Humaid As-Sa'idi. Tengok, lihat lafaz yang diriwayat oleh Abu Humaid As-Sa'idi. Tengok nombor 2 dalam risalah. Mereka, Abu Humaid As-Sa'idi dia qalu, sahabat pergi jumpa Nabi. Saya nak ambil 3 yang riwayat. Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik?
ajarkan kepada kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kami nak selawat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu. Tengok, Nabi mula dengan perkataan qulu, ikut kata. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kata bersama. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz yang kedua, juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Maknanya lafzu lahu itu mana? Lafaz ini dalam Bukhari sebiji. Kita jangan tambah-tambah. Kalau kita nak lukis daripada Bukhari, jangan tambah. Ini ada setengah orang ni bila dia tulis lafaz selawat, dia pergi tambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Kita kata Bukhari dalam bab mana dia tambah perkataan Sayyidina. Salah tak salah, kita bukan bincang masalah salah kau tambah. Kita tak bincangnya tu. Kita bincang kalau nak nukil daripada Bukhari, kita rawahul Bukhari, tiba-tiba kita tambah 2-3 lafaz. Lah, itu tidak amanah ilmiah. Dari sudut nukilan, maka kita kena nukil mengikut apa yang diriwayatkan. Bukhari terima daripada guru dia, daripada tabi'in, daripada sahabat Nabi, sahabat terima daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata qulu, kata. Tiba-tiba kita bagi menambah pula sebab tak puas hati. Jangan. Dua riwayat yang ketiga, riwayat Abi Mas'ud Al-Ansari. Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Apa dia riwayat dia? Tengok nota kita ni. An Abi Mas'ud Al-Ansari qala. Dengar, yang ada cerita, ada hikayat. Baru kita menarik. Ini dia panggil ijazahnya. Ijazah maknanya kita riwayat daripada Nabi, daripada sahabat yang menceritakan kepada kita. Qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisi Sa'd bin Ubadah. Kami duduk dalam majlis Sa'd bin Ubadah, seorang tokoh Ansari, orang Madinah. Bila Nabi datang, mungkin jadi orang panggil dia tetamu. Faqala Bashir bin Sa'ad. Bashir bin Sa'ad bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala amarana Allah Ta'ala an nusalli alayka ya Rasulullah. Allah perintah supaya kami berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa nusalli alayka? Bagaimana kami nak berselawat? Kata di Abu Mas'ud, fasakata Rasulullah sallallahu hatta tamannaina annahum lam yas'al. Nabi diam seketika, senyap. Sehingga kami berfikir kalau tak tanyalah baik, menyusahkan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Tak lama Nabi pun angkat balik kepala dia. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu, kata. Nabi suruh kata. Kita kata juga. Ikut semua. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setakat tu. Wassalam kama qad alimtum. Adapun lafaz salam pun dah tahu dah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah, hadis ini rawahu Muslim. Tiga hadis telah pun kita dengar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu seorang ulama, tokoh besar ulama dalam dunia ni, nama dia Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar. Tuan-tuan tengok dalam risalah ni, Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala berkata, dengar, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhum tentang kaifiat cara berselawat ini
setelah mereka bertanyakan Nabi, menjadi petunjuk, dalil bahawa ini adalah nas selawat yang paling utama. Kerana Nabi SAW tidaklah memilih bagi dirinya kecuali yang paling mulia, yang paling sempurna. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, kita ni kalau beli barang nak beli yang ori. Kalau beli barang nak beli yang ori, nak yang terbaik, kualiti yang paling hebat. Tiba-tiba dalam perkara ibadat, kita kata hak Nabi ni berat. Hak Nabi ni macam-macam. Tapi hak reka-reka tu, yang direka oleh orang dengan dijanjikan pulangan yang besar-besar, itu yang diagungkan, diutamakan. Ya kita kata biarlah. Sebab itu saya sendiri secara peribadi kempen tuan-tuan dan puan-puan supaya kekalkan lafaz selawat ini sebagaimana yang kita jumpa dalam riwayat-riwayat yang ada. Sebab kata Ibn Hajar, Nabi SAW menjawab soalan, ya Rasulullah, kaifa nusalli, bagaimana kami nak selawat? Maka Nabi beri jawapan yang mantap. Katakan. Nabi suruh kata, ikut. Mana bukannya biasa-biasa. Nabi suruh kata. Seorang lagi, satu nukilan lagi dalam buku ni. Menurut kitab Mestika Hadis. Kitab Mestika Hadis ni kitab Malaysia. Disusun oleh pena-pena daripada Malaysia. Pena yang sama dengan tafsir pimpinan Ar-Rahman. Pena yang sama. Ditandatangani oleh Yang Amat Perdana Menteri pada masa itu dan pada masa sekarang. Dia kata apa? Menurut kitab Mestika Hadis, jilid yang pertama, muka surat 259. Yang warna hijau tu, yang warna baru ni beza muka surat. Dan yang seafdal-afdalnya ialah selawat yang biasa dibaca selepas tasyahud akhir setiap solat. Kita panggil selawat Ibrahimi. Yang ada Nabi Ibrahim tu. Ini kerana para ulama telah menetapkan bahawa sesiapa yang bersumpah atau bernazar hendak berselawat kepada Nabi SAW dengan seafdal-afdal selawat, tidak dihukum terlepas daripada wajib menepati sumpah atau nazarnya itu, melainkan dengan membaca selawat ini. Itu kata. Jadi kalau orang kata selawat apilah, selawat tu selawat ni, selawat ni macam-macam rekaan selawat, kita tak kata salah semua, tidak. Para ulama mengatakan boleh je kita selawat dengan mana-mana lafaz. Tapi sebagai pencinta Nabi, kenapa yang Nabi ajar kita tinggal? Kenapa yang Nabi ajar kita kata berat? Kenapa yang Nabi ajar kita rasa kecil, yang direka oleh orang tu besar? Jangan. Kalau kita dah habis dah yang Nabi ajar ni sallallahu alaihi wasallam, kita nak pergi kepada yang tambahan yang lain-lain, lafaz selawat yang spontan datang, tidaklah jadi masalah. Tapi syarat mesti lafaz itu tidak ada mengandungi unsur-unsur ghulu, melampau, mengagungkan Nabi sampai mereka jadi darjah ketuhanan, ataupun perkataan yang tidak baik terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena sebut sedemikian. Jadi dalam risalah ini tuan-tuan dan puan-puan, ana sempat kumpul ada 8 lafaz selawat. Banyak lagi lah tuan-tuan tengok di sini. 8 lafaz. Kalau nak yang besar lagi, kita kena buka kitab Al-Sakhawi contohnya. Dalam kitab dia tu. Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim ada sebuah kitab nama di Jala'ul Ifham. Itu kitab yang besar tentang selawat, tentang lapak-lapak selawat. Maka kesimpulan saya buat. Kesimpulan yang boleh anda simpulkan kepada para jemaah sekalian, apa dia? Lapak selawat ni, setelah kita kumpul riwayat yang ada, yang sahih, ada 10 lafaz. Maka alhamdulillah, tuan-tuan tengok dalam syarah lah. Anda nak syarah balik hari ni panjang. Boleh tengok rakaman yang sudah ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kecintaan kita ini kepada Nabi SAW, kita berselawat dengan selawat yang Nabi ajar. Kalau orang tanya kenapa tak ambil yang lain, saya nak selawat yang keluar daripada mulut Nabi kepada telinga sahabat, sahabat ajar kepada tabi'in sampai kepada kita. Kita tak nak ambil yang lain, kita kata itu yang terafdal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat 2 darjat. Darjat yang pertama berselawat, darjat yang kedua mencintai selawat yang diajar oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan,
itulah taujih kita kepada ni. Kemudian ada pun salam, kan? Nabi kata wassalamu kama qad alimtum. Salam kamu dah tahu. Jadi salam itu sebagaimana telah diajar dalam tasyahud. Ibnu Mas'ud kata, dengar ni tuan-tuan. Abdullah Mas'ud kata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaffi baina kaffaihi. Tengok. Nabi ajar aku tasyahud. Tasyahud dalam selawat kita, dalam solat yang kita baca tu. Sedang tangan aku di tangan Nabi. Nabi kita ni mesra. Kadang-kadang duduk dengan sahabat, dia pegang tangan. Dia pegang tangan Ibnu Mas'ud. Nabi ajar tasyahud kama yu'allimuni surah minal Quran. Sebagaimana dia ajar surah Quran. Nabi kata at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini maknanya salam sudah belajar. Selawat baru ajar. Itu sahabat Nabi. Jadi dalam bab tasyahud kita ada dua lafaz. Satu lafaz Ibnu Mas'ud, satu lagi lafaz Ibnu Abbas. Manakala berbeza yang kita baca tu dengan yang ni, kita kata dua-dua lafaz itu sahih. Seperti dalam buku kita ni. Buku Perisai Muslim, dia katakan pelik ni lah, tak ada pelik. Itu riwayat Ibnu Mas'ud. Yang kita baca Ibnu Abbas, dia dua-dua tu sahih. Kita kata ada keluasannya dalam masalah ini. Alhamdulillah. Maknanya selawat dan salam, dua-dua tu kena ada sekali. Apa makna selawat kan? Kita doa minta Allah Ta'ala angkat darjat, minta Allah Ta'ala tinggikan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi syafaat pada kita pada hari kiamat. Apa makna salam? Salam dia kata kita minta dengan Allah Ta'ala an yusallimahu minal afatil hissiyah wal ma'nawiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan Nabi daripada penyakit yang zahirnya, yang batinnya, penyakit yang tersembunyi, dan juga selamat tubuh Nabi itu daripada perkara-perkara yang tidak baik, dan selamatlah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini daripada ditokok tambah dan direka-reka, dan selamatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu daripada perkara yang tak baik. Itu makna kita salam. Salam makna kita minta Allah Taala bagi selamat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian. Tamatlah kita ayat 56 tentang selawat dan salam. Yang panjangnya setakat itu dulu. Kalau nak lagi tengok bab panjang, alhamdulillah saya dah syarah kitab. Sebuah risalah, tajuk dia tentang selawat. Kita syarah petang-petang Jumaat di awal PKP dulu. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita lengkap. Alhamdulillah. Baik, sekarang ni kita pindah kepada ayat yang ke-57. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. La'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perkara yang tidak diredai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknatkan mereka di dunia dan di akhirat, dan menyediakan untuk mereka azab seksa yang menghinakan. Allahu Akbar. Jadi ayat ni cukup berbahaya tuan-tuan. Orang-orang yang menyakiti Nabi, alladzina yu'zuna al-mu'minin yu'zuna Allah bil kufri. Tengok Allah kata innal ladzina yu'zuna Allah. Orang yang menyakiti menyakiti, sesungguhnya orang-orang yang melakukan perkara yang tidak diredai oleh Allah. Dia terjemah maksud selalu. Tapi ayat terjemahan harfi dia innal ladzina yu'zuna Allah. Orang-orang yang menyakiti Allah Ta'ala dan Rasulnya. Bagaimana menyakiti Allah? Allah Ta'ala mana boleh disakiti? Boleh tak boleh menyakiti Allah? Naam. Dengar ni tuan-tuan. Innal ladzina yu'zuna Allah bil kufri bihi.
Orang yang menyakiti Allah, iaitulah orang yang kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Orang yang syirik, menisbahkan Allah Ta'ala ada sekutu, ada kawan, ada partner, ada anak, maka itu dia panggil orang yang menyakiti Allah. Ataupun meletakkan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, itu menyakiti Allah. Ataupun orang yang berani melakukan maksiat, itu juga dipanggil menyakiti Allah. Sebab apa? Kata di para ulama, kita bila orang tu buat maksiat terhadap Allah Azza wa Jalla, orang tu buat maksiat terhadap Allah, maka dia telah menyakiti Allah. Na'udzubillah min ghadabillah. Kadang-kadang kita duk fikir ni dosa kecil ke dosa besar. Ni dosa kecil, dosa besar. Memang ada pembahagian tu. Tapi ulama Islam kata, mu jangan duk fikir dosa kecil ke dosa besar. Kamu kena fikir man asaita, siapa yang engkau derhaka itu. Kalau baru kita mikir, tak boleh derhaka. Walaupun dosa kecil, walaupun dosa kecil atau dosa besar, sebab yang derhaka apa? Allah Azza wa Jalla. Baik. Itu menyakiti Allah. Dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yu'zini ibnu Adam, ibnu Adam, anak manusia ini telah menyakiti aku. Apa maksud menyakiti? Yasubbud dahra wa anad dahru, mereka menyumpah kepada masa, sedangkan aku yang menciptakan masa. Biyadil amru, di tangan akulah segala urusan. Uqallibul laila wan nahar, aku tukar malam dengan siang silih berganti. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Ibnu Abbas, Allah Ta'ala berfirman, kazzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu zalik. Mereka, anak Adam mendustakan aku, tak sepatutnya. Wasyatamani wa lam yakul lahu zalik. Mereka memaki aku, tak sepatutnya itu. Apa dia maksud ni? Manusia menyakiti Allah, manusia maki Allah. Apa dia maksud? Fa amma takzibuhu iyaya, adapun mereka telah mendustakan aku, fa za'ama anni la aqdiru an u'idahu kama kana, orang yang tak percaya aku mampu nak hidup balik kamu selepas kamu mati. Itu dipanggil orang yang mendustakan Allah. Tuhan kata hidup balik, kamu tak kata tak boleh hidup. Mana mendustakan Allah. Wa amma syatmuhu iyai, adapun mereka maki aku, mereka kata li waladun, Tuhan tu ada anak. Fasubhani an attakhidha sahibatan aw waladan, maha suci aku daripada ada anak ataupun ada kawan, ada isteri, tak ada. Hadis ini rawahu al-Bukhari. Itu maksud menyakiti Allah. Mana-mana orang yang buat derhaka kepada Allah, bermakna dia telah menyakiti Allah, telah buat satu pelanggaran terhadap Allah Azza wa Jalla. Sebab itu di antara jenis dosa, Allah isytihar perang dengan dia. Apa dia? Dosa riba. Jadi orang ambil riba, kalau dia tahu dosa riba, dia tak berhenti juga. Maka Tuhan kata, fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Orang ini telah mengisytihar perang dengan Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melakukan rompokan tengah jalan dia panggil ini, pengganah. Orang itu juga yuharibunallaha wa rasulah, memerangi Allah. Jadi kesimpulannya, orang buat maksiat, orang derhaka, itu makna orang yang menyakiti Allah, orang yang memaki Allah. Baik, wa rasulahu, menyakiti Nabi macam mana pula? Siapa dia menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanda ni para pelajar. Apa makna menyakiti Rasulullah? Iaitu sama ada dengan perkataan, sama ada dengan perbuatan. Kalau zaman dulu, zaman waktu Nabi hidup, mereka pukul Nabi, mereka maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mensifatkan Nabi dengan sifat yang tak layak. Dia kata Nabi itu ahli sihir lah, Nabi penyair,
gila, macam-macam. Tuduhan-tuduhan jahat. Baik, sekarang Nabi dah wafat. Bagaimana pula menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sama juga. Sama kalau dia maki Nabi, dia buat kartun gambar Nabi, dan termasuk buat penipuan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga termasuk menyakiti Nabi. Macam mana menipu? Ulama dah jelaskan bahawa ini hadis palsu. Maudhu', hadis ini palsu. Senang-senang je kita pergi share, sebar, ajar. Kata ni hadis palsu ni ustaz. Tak payah cari dalil. Apa ni ulama tulis dalam kitab dia jadilah tu. La. Jangan berani-berani menyebarkan hadis palsu, sebab itu juga menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Nabi kata apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa dia berdusta ke atas aku dengan sengaja. Kalau kita tak tahu tak apalah. Kita kata tak tahu, tapi ni ulama sudah beritahu bahawa hadis ni palsu. Hadis ni tidak ada asal. Hadis ni nak sebar juga tu kenapa? Itu dia panggil bahayanya kita. Setelah kita tahu, kita nak sebarkan juga, maka itu satu perbuatan yang cukup berbahaya. Jadi kalau dah tahu, berhenti. Ni tak tahannya setengah penceramah ni bila kita beritahu, dia celek mata balik. Awak mana tahu? Boleh jadi hadis ni ulama pengarang kita ni telah mimpi jumpa Nabi. Nabi endorse. Itu bukan disiplin ilmu hadis, tuan-tuan. Sebab itulah kita rasa sedih, rasa duka cita sangat. Bila sahabat-sahabat kita ni penceramah berani bawa hadis-hadis palsu disebarkan kepada masyarakat. Masyarakat pula tak asuk. Dia kata, ustaz, hadis ni apa takhrij? Awak apa tahu? Dia perli pula orang tanya dia. Hadis ni ambil di mana? Mana sanad dia? Jadi dia main-main dia dengan orang yang bertanya. Bahkan diperli balik. Dihina orang yang bertanya. Awak tak percaya ke saya ke? Saya ni guru mursyid. Boleh jadi pengarang kita ni sudah mimpi jumpa Nabi. Kita kata itu bukan disiplin ilmu. Maka menyakit tak usah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tuan tak pernah kata apa-apa. Tiba-tiba orang pergi sebar di kedai kopi bahawa Pak Mat ni akan buat majlis makan kambing di rumah dia besok. Tersebar satu kampung. Besok semua tak ada masak, nak pergi rumah awak. Bila sampai khabar kepada kamu, apa yang kamu nak kata? Bagaimana kamu nak kata? Jahat. Siapa yang sebar cerita ni? Marah kita sebab walaupun benda tu baik, tapi benda yang kita tak kata, macam mana kita nak? Sama jugalah bila kata hadis palsu ni, maknanya riwayat itu tidak ada sanad, tidak ada riwayat yang sahih mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, direka oleh fulan bin fulan bin fulan. Kadang-kadang mereka hadis palsu dia mengaku. Tiba-tiba kita masih lagi menyebar, ini cukup berbahaya. Sekarang ni timbul pula satu, dia panggil geng hadis sahih. Subhanallah. Kita ajak para pendakwa ni supaya berhati-hati dengan hadis, dia panggil kita ni geng hadis sahih pula dah. Dah awak geng hadis palsu. Reda nak jadi geng hadis palsu, silakan. Jumpa dengan Nabi esok, Nabi kata apa? Itu di antara cara menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan ya Nabi tak kata. Kita kata hak kita tak kata, kita marah. Ni Nabi pula nisbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah di antara yang berbahaya apabila menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun mendakwa Nabi lebih daripada kedudukan dia. Nabi ni tahu semua benda. Nabi ni milik dunia, milik akhirat. Jangan tuan-tuan. Kita hati-hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita baca hadis, kita sebut riwayat fulan. Ulama hadis kata hadis ni sahih, alhamdulillah. Ulama kata hadis ni dhaif. Ulama kata hadis ni hasan. Kita menyatakan kepada masyarakat. Masyarakat ni bukan semuanya orang tak cerdik belaka. Tak, kalau bagi tahu pun tak tahu apa awak. Saya tak anggap tuan-tuan dan puan-puan yang ada depan saya ni orang bodoh, orang tak cerdik. Ini orang kampung. Bukan semua orang kampung tak cerdik. Kadang-kadang orang kampung lebih cerdik pada ustaz pun banyak lagi. Jadi kita jangan sombong. Disiplin ilmu itu dinyatakan. Baiklah para pelajar sekalian. Siapa dia menyakiti Allah, dia menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa jadi? La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah. Allah Ta'ala laknat mereka di dunia dan di akhirat. Dua-dua sekali kena. Atas dunia kena, akhirat pun kena.
wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Dan Allah Ta'ala sediakan bagi mereka di akhirat esok azab seksa yang cukup menghinakan. Cukup menghinakan. Bahasa dah. Baiklah. Allahul Musta'an. Kita minta pertolongan Allah Ta'ala lah. Ayat yang ketiga. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا. Dan orang-orang yang mengganggu, menyakiti, mengkhianati, boleh jaga tafsir belakang. Yu'zuna maknanya dia tulis sini mengganggu serta menyakiti, mengkhianati. Siapa? Orang-orang mukmin yang beriman, laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Khianati dengan apa? Bighairi maktasabu, dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan suatu kelakuan yang dilakukannya. Dia tak buat benda ni tapi kita tuduh dia macam-macam. Boleh faedah. Faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina, maka sungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Ini beratlah. Maknanya orang yang menyakiti orang mukmin, menyakiti dengan apa? Tuan-tuan tanda, menyakiti dengan apa? Ulama kata bil af'ali wal aqwal, dengan perkataan, dengan tuduhan, dengan perbuatan, itu termasuk menyakiti. Wal faqad ihtamalu buhtanan. Buhtan tu satu tuduhan dusta. Sekarang ni senang ya orang nak tuduh orang. Orang nak tuduh orang mudah ya. Kan? Dia ambil satu istilah yang berat. Istilah yang berat atas dunia ni apa dia? Istilah yang berat dalam dunia ni. Tuduh orang sesat. Maka satu istilah yang cukup bahaya, yang cukup dahsyat, orang ni sesat. Mujassimah. Apa nama mujassimah? Mengatakan Allah Ta'ala berjisim seperti makhluk. Musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk. Kumpulan ini dilabel dengan satu label yang buruk, yang dahsyat. Saya pun tak nak sebut label ni. Label ni buruk sangat. Sebab apa? Dia buat satu label, dia create satu label, kemudian dipasang kepada di bawah label ni, orang ni jahat, menyamakan Allah dengan makhluk. Allah, dahsyat tuan-tuan. Maka bila kita kata kumpulan ni menyamakan Allah dengan makhluk, menghina Nabi, tak hormat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu tiba-tiba dia tengok gambar seorang ustaz nak ceramah, dia pakar tanya, dia tulis tuduhan, perkataan yang dia tulis lah. Maka bermakna bila kamu tuduh orang tu, package yang kamu sediakan untuk orang ni menyamakan Allah dengan makhluk, menghina Nabi dan macam-macam, bermakna kamu telah buat faqadih tamalu buhtanan aziman, kamu telah buat satu tuduhan yang cukup dahsyat. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan mudah-mudah nak tuduh orang senang-senang. Kalau kita nak buat tuduhan spesifik tak apa. Kita kata ustaz ni silap dalam perkara ini. Perkara apa? Contohnya dia kata Nabi ni macam orang biasa juga. Contoh. Kita kata itu tuduhan. Tapi kalau buat satu package, bila kita tuduh, letak je label tu, maknanya di bawah dia ada 10 tuduhan jahat. Ini cukup dahsyat. Tuan-tuan terimalah esok orang yang buat tuduhan-tuduhan ini, terimalah esok di akhirat apa yang kamu nak jumpa dengan orang yang dituduh. Atas dunia ni seronok lah kan. Sekali kita buat tuduhan, anak-anak murid potong kad video, sebarkan kepada orang, bukan main-main, bukan senang. Jemaah tak puas hati dia tu. Apa tuduhan yang berat tu? Satu label yang di-create, nama dia Wahabi. Dia kata ada 10, semalam orang atas poster, 10 tuduhan. Wahabi ni menyamakan Allah dengan makhluk. Kono-kononya mujassimah dia panggil. Tuhan duduk bersela macam makhluk lah. Buat satu label, satu tuduhan, kemudian dipasang orang tu. Awak, bermakna kita telah tuduh 10 perkara tadi ada atas kepala kawan tu. Ini cukup dahsyat.
Di akhirat esok, orang ni memang sangat dahsyat untuk berhadapan dengan tuduhan-tuduhan. Mana kalau tuduh satu-satu boleh tahan. Ni satu label dituduh, bermaknanya 10 tuduhan itu atas kepala kawan tu. Sedangkan kawan tu tak pernah berkata sedemikian. Orang yang kita tuduh tu, pernahkah kita dengar dia kata Tuhan sama dengan makhluk? Pernah? Tak pernah. Pernah dia hina Nabi SAW, dia kata Nabi tak boleh pakai? Tak pernah. Yang pernahnya, kita dengar pagi-pagi, petang-petang, siang malam, dia duk kata, Qala Allah Ta'ala. Qala Rasulullah SAW. Tiba-tiba kita buat tuduhan yang jahat. Ini dahsyat. Allah kata apa? Bi ghairi maktasabu. Buat tuduhan tanpa bukti yang jelas. Dia pun tak kata, kita kata. Kita kata, orang tak kata. Faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Orang yang telah memikul satu kesalahan, menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat sangat. Jadi para pelajar jangan campur dengan geng-geng menuduh orang. Kalau kita campur juga, bermakna kita juga telah ambil label, lekat dia punya ke atas kepala orang dengan tuduhan yang telah disenaraikan itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamat. Bukan senang buat tuduh orang. Tuduhan yang paling ampuh sekarang ni, tak setuju dengan orang, Wahabi. Habis cerita. Apa dia Wahabi? Senarai telah keluar 10 tuduhan yang dibuat. Kalau kita kata seperti tuduhan itu betul, seperti yang dia kata itu, memang jahatlah kumpulan itu. Tapi tuduhan itu tuduhan semata-mata. Tidak sama dengan apa yang kita kata. Maka sangat dahsyat tuan-tuan. Jangan cuba. Kalau orang duk sebar video tuduhan-tuduhan ni, tepikan. Jangan di-forward. Ataupun dia panggil delete je video itu video fitnah yang mengundang bala besar di akhirat nanti, sebab kita buat tuduhan kepada apa yang orang tak kata. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, kita tengok kepada ayat kita, walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minat. Orang yang menyakiti orang mukmin dengan orang mukminat min ghairi jinayati minhum, tanpa jinayah. Dia tak buat jinayah pun kita buat tuduhan. Buat tuduhan macam-macam. Allahu Akbar. Faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Mereka telah buat tuduhan yang jahat dengan dosa yang sangat nyata. Allahul musta'an. Kita minta pertolongan Allah Ta'ala lah untuk membantu kita dalam menyelesaikan masalah yang payah ini. Baik. Menuduh orang senang, kesan tuduhan tu berat. Berapa ramai orang yang menderita dengan sebab tuduhan. Tuduhan kita, sepatah kita buat. Sebabnya kalau, tuan nak cakap, kalau tuduh satu-satu lain. Tapi kalau tuduh dengan satu label, satu trademark, bermakna label yang kita buat tu, semua sekali, tertuduhlah orang tu dengan 10 tuduhan yang begitu dahsyat. Baiklah para pelajar sekalian, kita tamatkan dulu tafsir. Sekarang ni kita masuk kepada al-fawaid. Beberapa faedah yang boleh kita kutip dalam ayat 56 hingga 58 ini. Yang pertama, al-fawaid at-tarbawiyah. Faedah dari sudut pendidikan. Qala Allah Ta'ala, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya orang beriman, berselawatlah ke atas Nabi dan salamlah. Maka ulama kata, selawat dan salam min muqtadayatil iman. Selawat dengan salam itu termasuk dalam kategori tanda orang itu beriman. Siapa dia beriman, siapa dia ikut, maka menambahkan iman dia. Siapa dia tak mau selawat, tak mau menghormati Nabi SAW, maka orang tu kurang iman dia. Sebab tu Allah Ta'ala mula, ya ayyuhalladzina amanu. Sifat orang berselawat ni orang yang beriman. Sifat orang berselawat orang yang beriman. Baik. Para ulama telah menyenaraikan di antara tempat yang kita dituntut supaya berselawat. Saya buat senara pendek. Senara panjang tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman video kita ya. Min ahammi mawatinis salah. Di antara tempat yang kita kena selawat, ada yang berbentuk wajib, ada yang berbentuk sunat muakkad. Yang pertama, iaitulah berselawat di akhir tasyahud. Ulama kita, mazhab Syafi'i kata, rukun solat.
Manakala tak selawat tu, tak sah salat dia tu. Wa qad ajma'al muslimuna ala masyru'iyatihi, kan, ijma' ulama Islam, selawat ini satu tuntutan yang disyariatkan, yang kita kena buat. Cuma tengok tempat, ada tempat jadi wajib, ada tempat jadi sunat. Yang kedua, selawat ke atas Nabi pada tasyahud awal. Tasyahud awal tidak rukun dalam fiqh kita, tapi walaupun dia punya sunat ab'ad, tapi kita selawat. Yang ketiga, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat jenazah. Takbir yang ketiga solat, takbir yang kedua. Takbir yang pertama Al-Fatihah, takbir yang kedua Allahu Akbar, kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai kepada innaka Hamidum Majid. Itu yang terbaik. Yang keempat, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kita jawab azan. La ilaha illallah. Kita la ilaha illallah, kita selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian baru kita doa. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah was salatil qaimah. Yang kelima, kita nak masuk masjid. Jangan lupa bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ftali abwaaba fadlika, abwaaba rahmatika, masuk masjid. Kemudian keluar masjid selawat, Allahumma ftali abwaaba fadlika. Yang keenam, ketika kita berkumpul, kita nak berpisah, kita selawat. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi. Kan biasakan penceramah di akhir wa sallallahu ala Muhammad. Kita pun bila habis tutup majlis wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, kita selawat. Yang ketujuh, ketika setiap kali dengar nama Nabi, orang sebutkan kita baca, kita selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini dia panggil. Imam Ibn Qayyim dalam kitab Jalal Al-Afham menyebut ada 41 tempat selawat kata Nabi. 41 tempat. Yang ni kita buat 7 dulu, ringkas-ringkas je. Baiklah para jemaah sekalian. Yang kedua, faedah yang kedua, innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu. Orang yang menyakiti Allah dengan Rasulnya, menyakiti Allah, kita tahulah syirik, tuduh Allah Ta'ala macam-macam ada anak lah, maka itu menyakiti Allah. Menyakiti Rasulullah bukan seperti menyakiti orang lain. Sebab apa? Sebab tidak sempurna iman seorang itu kecuali dia sayang ke Nabi. Tiba-tiba orang ni benci ke Nabi, terbalik dia panggil. Sebab itulah dia panggil ayat ni Didd. Didd maknanya ayat yang berkontra. Allah suruh hormat ke Nabi, tiba-tiba mau pergi sakiti Nabi. Dahsyat. Yang ketiga, yang kedua lagi, tanda kita beriman, kita menghormat, memuliakan, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba orang ni menyakiti Nabi, maka itu cukup dahsyat. Yang ketiga, walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minat. Orang yang menyakiti orang mukmin dengan mukminat. Yang ketiga, aziyatul mu'mini azimatun. Menyakiti orang mukmin juga besar, dosanya besar. Jadi tiga saya ini. Menyakiti Allah, itu yang paling tinggi sekali. Menyakiti Rasulullah, insyaAllah yang kedua. Kemudian menyakiti orang mukmin, itu yang ketiga. Jadi jangan duduk menyakiti. Apalagi kalau kita sakiti para sahabat, macam puak siang duk kutuk sahabat hari-hari. Dahsyat tuan-tuan. Yang keempat, faqad ihtamalu buhtanan. Siapa dia tuduh orang tanpa bukti, tanpa tabayun, sekadar ambil poster pangkah je, dengar orang cakap mudah, orang buat video, kita percaya hangit kepada apa tuduhan orang yang buat itu. Maka orang itu telah buat ihtamalu, menanggung dosa pembohongan, membuat tuduhan. Jadi para pelajar, hati-hatilah dengan tuduhan-tuduhan orang. Jangan disebar-sebarkan, jangan bermudah-mudah dengan tuduhan. Sebab itulah saya di mana-mana pun kita tak buat tuduhan kepada orang, kita tak berani nak tuduh. Cuma kalau ada orang timbulkan syubhat, kita kata syubhat itu perlu dijawab. Syubhat keraguan ini timbul perlu dijawab. Tapi tak payahlah kita serang peribadi orang, itu susah kita.
Kan? Kita kata kalau percaya macam ni, kepahaman macam ni, silap. Ini tidak senang-senang kita pangkah atas kepala orang, mana boleh. Itu besar itu. Baik, kita berpindah pada al-fawaid al-ilmiyah. Faedah dari sudut ilmiahnya, iaitu yang kelima, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Hadhihi salatun khassatun. Ini doa khas. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita, sebab selawat kata Nabi ni salah satu daripada ibadat. Beribadat dengan selawat. Allahumma salli ala Muhammad, itu ibadat. Lebih-lebih lagi pada hari malam Jumaat dan hari Jumaat. Hari malam Jumaat bermula daripada maghrib Khamis sampai maghrib Jumaat, itu dia panggil wi'a'us salat, bekas untuk kita perbanyakkan selawat. Ini kita hari Jumaat, hari lain, alhamdulillah hari ni para jemaah kita pun dah orang panggil dah sebati dah. Setiap malam Jumaat kita bagi reminder, bagi peringatan, ingat Jumaat, ingat selawat. Tuan-tuan dan puan-puan pun tulis semua. Yang ada Facebook, yang ada grup, tulis. Masuk je malam Khamis, malam Jumaat, tulis. Ingat Jumaat, ingat selawat. Tulis kat bawah tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kempen kita ni berjalan. Dan setiap malam Jumaat meriah. Semua sekali. Selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Letak selawat yang sahih-sahih ni. Jangan ambil selawat yang pelik-pelik lah. Jadi kita ada selawat yang sahih. Banyak. Kenapa kita nak ambil yang pelik? Maka selawat itu mengangkat darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, timbul soalan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dengan malaikat dah selawat kepada Nabi. Timbul lagi soalan, fa ayyu hajatin ila salatina? Apa perlu lagi kita selawat? Allah dengan malaikat selawat, apa perlu lagi kita selawat? Menarik juga soalan tu. Al-jawab, anna salata alaihi laysat lihajatihi ilaiha. Selawat tu tak perlu dah. Kalau Allah Ta'ala selawat, tak perlu dah. Malaikat pun tak perlu, kita lagi tak perlu. Habis, kenapa suruh selawat? Tanda tuan-tuan, ini penting soal jawapan ni. Wa innama huwa li izhari ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala nak nyatakan kedudukan Nabi. Nabi ni kita kena selawat atas dia. Habis, bila kamu dah agungkan Nabi, bila kamu dah memuliakan Nabi, kenapa pula cakapan Nabi tak mahu terima? Jangan kontra. Nabi cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi. Hak Nabi suruh zikir, zikir hak Nabi ni tak power. Zikir tu ayah power sebab boleh terbang atas angin. Pula hak Nabi kecil. Hak selawat Nabi salah ajar sendiri, kita kata tak sedap ni. Selawat hak tu ayah ajar tu, sekali selawat lebih daripada baca Quran 10 kali, 20 kali. Hebat. Selawat hak Nabi ajar biasa-biasa. Selawat hak tu ayah ajar, siapa dia selawat zikir ni telah terbukti. Bukti apa? Saya dulu susah, sekarang ni senang. Tengok, kita lari daripada landasan. Sedangkan kita kata kita nak mengagungkan Nabi. Rupanya kita bukan agung Nabi dengan ajaran. Kita agung Nabi dengan replika gambar-gambar, dengan sentimen macam-macam. Sebab itulah Allah suruh kita selawat. Li'izhari ta'zimihi wa syarafihi. Untuk menzahirkan ini Nabi. Habis, kalau betul-betul muliakan Nabi, ikutlah ajaran dia. Jadi kalau tuan-tuan betul-betul cinta Nabi, ikutlah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mereka ajaran untuk Nabi. Maknanya kalau kita reka lagi hal lain, macam kita kata Nabi tak cukup ajaran ni. Dia tak ajar selawat hebat-hebat ni. Hak boleh terbang atas angin. Jalan atas air. Allah Akbar. Anda bergurau, saya kata tuan-tuan, saya ijazahkan buku ni zikir pagi petang ni. Boleh terbang atas angin, boleh jalan atas air. Betul ke Ustaz? Kata betul. Saya belum PKP dulu, setiap minggu terbang atas angin. Naik kapal terbang lah. Naik kapal terbang. Jalan atas air jarang-jarang, naik boot. Allahu Akbar. Jalan atas raya banyak. Baik, yang ketujuh.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Kata ulama, annal masyru' an yusalli insan alaihi bil lafzi. Kita nak selawat dengan lafaz. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Tak boleh dengan hati saja, tak cukup. Kenapa diam tu? Tak payah. Sedang berselawat lah. Apa kita nak selawat? Kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu kena tulis betul-betul. Tulis betul-betul. Kalau kita tulis nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tebuk. Ada setengah dia tulis sad saja, sad. Ada dia tulis salam. Kalau hak Rumi ni SAW. So. Ana sekali ada orang tulis SAW, ada orang luar negeri. Orang Pakistan ke, dia tulis kat Facebook, dia kata no. Dia kata no. Apa dia ni? No. Apa so? So tu makna lain kat orang putih. Dan makna apa? Kod Inggeris lain. Tapi kalau kita nak tulis rumus, kena ada titik. S titik. W titik. Maknanya ini satu rumus. Tulisannya ringkas tapi baca sepenuh. Bila kita sampai sini, Allahumma salli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ni ada seorang penulis buku sirah Nabi. Penerbit dia langsung tak nak tulis. Rumus pun tak nak tulis. S-A-W pun tak nak. Dia kata buku ni untuk dibaca oleh non-Muslim, kenapa kita nak selawat? Kita kata Masya Allah, berapa muka surat yang rugi cetakkan awak sampai tak nak tulis, rumus pun tak nak tulis. Yang baiknya, sempurnakan tulisan itu. Itu yang terbaik. Tapi kalau nak rumus juga, S.A.W. Biar kita ada. Maknanya, ini bukan baca saw. Saw itu makna lain kan? Jadi kita kena baca S sallallahu alaihi wasallam. Itu pun ditegur oleh para ulama. Dia kata jangan tulis salam, sak sajalah. Tulis penuh. Mari zaman komputer ni, alhamdulillah, dia ada rumus sallallahu alaihi wasallam. Kan nampak pula tu. Alhamdulillah. Baik, yang ke-8. Al-aula fi salah. Ulama kata kalau kita nak selawat, kita kena kembarkan di antara Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim, al-jam'u baina salati wa taslim. Sebab tu kita kata sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tak kata Nabi alaihi salam lah. Salat apa ni, kena kembar di antara selawat dan salam. Sebab Allah perintah ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, kena ada dua, selawat dan salam. Yang ke-9, yang ke-9, innal ladzina yu'zuna Allah, orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala kembar di sini, menyakiti Allah dengan Rasul. Maknanya kalau kamu tipu atas nama Nabi, sekaligus kamu tipu pada Tuhan. Sebab apa? Allah yang lantik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fa'aziyatul Rasul ka'aziyatillah. Oh, berat tu. Siapa dia menyakiti Rasulullah, seolah-olah dia menyakiti Allah Azza wa Jalla. Tuhan kembar sekali di sini. Jangan berani tuan-tuan. Jangan berani. Jadi kita sebut tadi, menyakiti Rasulullah, iaitulah kita menipu atas nama Nabi. Menipu atas nama Nabi itu berat. Jangan beranilah, jangan berani. Ni kita ni berani. Orang cakap hadis ni palsu pun nak sebar juga. Kan? Bawa cerita hadis Nur Muhammad tu, Allah dengan gaya ni cahaya duduk sini duduk situ. Kita kata jangan ya akhi. Orang kata ada ulama sudah sebut hadis itu tidak ada. Jadi tiba-tiba kita duduk siar juga, duduk sebar juga atas dasar mimpi sana mimpi sini, kita jaga jangan. Baik, yang terakhir, innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Kita sebutlah tadi, menyakiti Allah. Yang terakhir, walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minat, orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat. Mana menyakiti di sini dalam semua dimensi, sama ada dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan pukul, maka termasuklah segala perkara. Sekarang ni orang nak menyakiti orang, dia tak buat apa. Dia buat apa? Senang ya. Ambil tuduhan,
sebarkan. Habis cerita. Ustaz ni tak boleh pakai sebab dia punya fahaman sekian. Awak tak dengar lagi dia ceramah. Awak tak dengar lagi penjelasan daripada dia. Kalau tuan-tuan yang ikut boleh tahu orang ni betul tak betul. Ini kita tak ikut lagi. Dan kita pun jangan ulah orang dengan tajuk yang diberi. Dengar dulu apa dia kata daripada mulut dia sendiri. Jadi sebab itulah anda kata di antara fitnah yang berlaku zaman kita ini, kesilapan admin potong video yang kalau video panjang orang tak dengar, tapi bila sudah dipendekkan orang dengar, maka timbullah fitnah yang bermacam-macam. Sebab itulah admin kita nak potong-potong ni tengok dulu. Kalau menimbulkan fitnah jangan. Wallahu alam. Menyakiti orang mukmin tu cukup dahsyat. Tak kiralah dengan apa saja menyakiti, termasuklah menyakiti orang mukmin dan mukminat. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.